Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua kita lockdown. Pastinya sebagian daripada anda yang sentiasa rajin keluar dan suka keluar apabila kita berada di dalam tempat tinggal sendiri, di rumah sendiri, tak boleh keluar ataupun tak digalakkan keluar, maka ada beberapa perkara yang akan berlaku, betul tak? Di sementara itu kita akan jemput ramai lagi yang tengah free sekarang. Tolong join saya sebab kita akan buka question and answer selepas ni. Selepas saya cerita sedikit tentang stres sewaktu lockdown ini, anda mungkin boleh dulu share dengan kawan supaya mereka masuk. Mungkin dia orang terlupa. Siapa kat sana? Instagram Naza ada. Siapa tu? Nama you best, by Hawa Sina. Okey, Facebook dah mula masuk. Tolong bagi love seperti biasa. Kita mendoakan mereka yang ada kat ICU sekarang, yang tengah positif, lebih kurang berapa ratus orang dah sekarang. Figure tu setiap hari meningkat. Saya mengharapkan, kita mendoakan semoga negara kita dapat mementeras kenaikan yang begitu tinggi. Sebab apa? Bila dia naik graf tu terlalu tinggi, takut nanti ICU tak cukup, katil-katil tak cukup, kita kena buka sekolah, kena buka Dewan Rakyat dan sebagainya. Itu jadi hospital pula nanti. Kita tak setepat negara China nanti nak buka hospital dalam masa 10 hari, betul tak? Jadi apa salahnya kita ikut perintah, dan anda tahu kita selalu mulakan dengan apa? Selalunya basuh tangan dulu, sanitize tangan dulu, okey. So bagi mereka yang sudi nak pakai RX virus, silakan. Yang penting bukan sanitizer sahaja. Yang penting ialah semua sekali menjauhkan kepada tempat-tempat ataupun kepada manusia yang asalkan dia hidup, jaga baik-baik. Sebab mereka, termasuk saya, anda semua, kita ada ada peluang untuk kena COVID-19. Tapi cerita saya hari ini bukan untuk menakutkan, bahkan lawan dia. Kita kena lawan kepada ketakutan. Masalah pertama, kita dah sedia belum ni? Okey, kalau kita sedia, kita nombor satu, kita kena tarik nafas. Kita Assalamualaikum dulu kepada anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah semuanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ni, dialah yang bagi dan kita minta dialah tarik balik. Tidak ada kuasa lain sebenarnya. Tak kira expert daripada negara mana pun, vaksin apa pun, kalau dia kata belum waktu dia tarik, belum. Tetapi Tuhan tengah menduga kita, dan juga dia Allah memang menghendaki kita slow down. Kita kena ingat dia balik sebab kita tak boleh sombong. Orang kaya macam mana pun, orang laju macam mana pun, dia tak boleh buat apa-apa dah sekarang. Dia kena slow down. Okey, betul tak? Jadi kita kena ingat apa message yang Tuhan nak bagi. Kita mula dengan Allah dahulu. Sebab Allah lah membagi semua ni. Dan kalau dia nak tarik balik secara mudah macam tu saja. Namun, dugaan ni harus kita lalui sebab tak mungkin besok boleh clear semua. Betul tak? Kita kena logik juga. Walaupun boleh, tapi itu dah miracle. Kita percaya pada miracle. Tetapi dari sudut test, selalunya Tuhan dia mesti ada dia punya laluan kesengsaraan, kesusahan. Tapi insyaAllah setiap kesusahan itu akan diakhiri dengan kemudahan ataupun kesenangan. Diulang 2 kali. Jadi kita pegang ayat tu, sementara kita susah ni, kita sama-sama susah. Boleh? Baik, Nurul Ahmad Firdaus, ada ilmu di sebalik yang kita nak cerita. InsyaAllah kita sentiasa mencari ilmu, dan waktu yang kita lapang dalam 2 minggu ni, kita harus penuhkan dengan bacaan Quran, faham ayat-ayat yang kita baca, walaupun tak banyak, sekurang-kurangnya kalau juz ammah tu pun boleh faham pun dah cukup. Faham tu betul ayat simple-simple 3 khul tu, faham tu betul. Saya ni bukan ustaz, tetapi saya tahu bila kita baca dan kita faham, kita lebih khusyuk dan kita lebih boleh menikmati semua yang Tuhan bagi. Tak kira benda elok ke atau benda tak elok, sebab semua tu sudah ada tulisan dia. Dah orang kata dah di booking dah dibuat dalam master blueprint dahulu. Tahun 2020 Malaysia sekian waktu bulan Mac, kau tak boleh buat apa. Okey, kita cuma boleh plan, tapi Tuhan saja yang menentukannya. Betul? Baik, kita fokus balik kepada sains sebab tak payahlah nak buat terror tentang benda yang saya tak pandai, betul tak? Yang penting
saya nak cuba bagi supaya anda sekalian bertenang sedikit. Sebab lockdown ni 2 minggu, betul tak? Kita tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, tak macam biasa. Dan saya nak ingatkan kepada bos-bos yang ikut program saya, pastinya ada anak buah kan. You tolong pastikan mereka boleh bayar duit elektrik mereka, boleh bayar dia punya apa ni lah, duit minyak. Kereta tak banyak keluar tak apa juga, tapi kalau dia kena bayar apa tu susu anak, nak bayar, nak beli beras, nak bagi makanan asas, tolong nak bayar sewa rumah, tolong bos-bos, termasuk saya ni adalah sikit staff, tak ramai pun, tapi saya menjanjikan dan saya mengharapkan bos-bos lain pun jangan bagi mereka fear yang apa tu cuti tak bergaji dan sebagainya ni, tolong, okey. Kecuali kalau dia nak ambil cuti mereka sendiri, tu lain cerita. Tapi masa ni bukan mereka minta tak mau kerja, bahkan mereka nak bekerja. Orang yang kerja hari tu saya kira paling stres kan, betul tak? Setiap hari dia tak kerja, dia tak dapat duit, faham tak? Dan ada kerja yang depankan mereka seperti restoran, mereka sentiasa mengharapkan orang datang. Kalau orang tak datang, dia tak ada kerja, betul tak? Lainlah kalau kerja-kerja cuci rumput ke apa ni, potong rumput semua tu tak apa kan. Ada kerja-kerja yang boleh buat secara peribadi, tak ganggu orang. Itu insya-Allah boleh sambung. Itu pun kerajaan dah kata lockdown juga. Tapi yang saya selalu risau, saya nampak dalam Facebook saya, dalam saya punya ni lah, baca internet semua, ramai yang tengah menangis sekarang. Okey, yang ini kerajaan harus prihatin. Jangan buat dek, okey. Saya tak mahu kita masa senang kita semua happy, tapi masa susah kita tidak mempedulikan. So tuan-tuan dan puan sekalian, bagi mereka yang berada dan ada anak buah, private company semua, tolong keluarkan duit you untuk memastikan walaupun tak ada bisnes kita masuk, kita kena keluar. Seolah ini adalah sebagai satu juga sedekah, amal jariah yang insyaAllah Tuhan akan bagi balik besok berlambat-lambat you punya rezeki you. Okay? Faham tu? Okay? You jangan risau, you tak akan jadi bankrupt. Don't worry, because you duit dalam bank you masih banyak untuk cover 2-30 ataupun berapa puluh orang staff you, insyaAllah boleh. Okay? Jangan risau. So, daripada situ, siapa yang dengar, tolong sampaikan mesej ni kepada bos-bos, okey. Saya tak nak satu company pun yang apa tu menjadikan apa tu pekerja mereka sengsara. Baiklah. Itu satu cerita. Kalau kita boleh buat tu, insya-Allah suara slow tak cukup kuat. Okey, ni dengar tak ni? Okey, saya cuba nak buat macam mana lagi ya. Macam ni dengar tak? Boleh dengar? Okey. Saya cuba kuatkan sikit. Ni nak cerita sikit ni. Kalau kuat sangat nanti hilang suara pula kan. Boleh dengar? Boleh kot. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, kesian orang gaji hari, betul. Zainuddin, betul. Kerajaan kena bantu. Yes. Masa ni lah nak tengok sama ada kerajaan kita packer atau tidak. Saya tak kira berapa bilion lagi tinggal dalam bank you, dalam you punya reserve. You have to pay them. Okay. Why? Because ini bukan mereka minta, dan saya tahu kerajaan pula bukan salah, bukan kerajaan yang salah virus ni masuk. Cuma dari segi pelaksanaan menjaga supaya dia tidak merebak tu, kita kena very serious. Saya memang cukup risau bagi orang yang ambil ni secara enteng. Mungkin tak sempat kerajaan nak nak bagi announcement mengatakan jangan keluar pada rumah. Dia cuma kata tak payah bagi kerja. Jadi bila orang kata tak payah pergi kerja ni, dia fikirannya apa? Bercuti lah, betul tak? Sebab mereka tidak tahu betapa seriusnya apabila kena COVID-19 ni. Anda pernah dengar tak? Kalau orang kena COVID-19 ni, dia punya batuk bukan batuk macam biasa. Dia batuk macam batuk kering. Okey, orang kalau kena sore throat, apa tu sakit tekak, kerongkong, boleh takat-takat ambil Hex atau ambil lozenges ataupun air limau biasa, betul. Tapi kalau dah confirm COVID ni, dia punya potongan macam pisau hiris, kata orang. Maksudnya dia punya luka tu, dia punya sakit tu bisa sangat. Okey, sampaikan lepas tu pula datang yang jenis tak boleh menyawa pula. Ramai orang kena flu, saya tahu. Kan saya dah cerita, ini kan ada satu family yang sama dengan apa? Dengan flu, dengan SARS, dengan MERS kan. Tapi tak banyak orang cerita tentang sengsara semacam COVID ni, faham tak? Sampai nak kena masuk intubation, nak masuk oksigen dan sebagainya, apa-apa dia dah tak. Orang kata macam you lemas dalam air. Ni orang yang dah melalui proses COVID, yang dah hidup balik, dan dia kata macam nyawa kedua dia.
Jadi sebab itulah anda sekalian, jangan melawak. Saya sendiri sama-sama kita risau, tetapi kita worry, tetapi jangan sampai kita panik. Jadi hari ini topik lockdown stress ni adalah merupakan jangan sampai stres kita ni sampai berlebihan. Ya, kalau you duduk dalam rumah, you sihat walafiat, you syukur, kita buat apa yang kita perlu buat. Nombor satu, mengingati Allah. Sebab Allah dah kata, kau ni tak ingat sangat, dia pun mengingati saya juga. Saya pun kadang-kadang ingat Allah, aku ni hari-hari kerja, minat sangat nak buat tu, nak buat ni. Padam muka, 2 minggu duduk. Kalau duduk masa ni pun tak tahu nak buat apa, sekurang-kurangnya you balik kepada asal. Cuma yang kedua, kita ada banyak masa lagi untuk memikirkan apa yang perlu kita lakukan. Contoh, kalau lepas 2 minggu ni, katakan you nak balik kerja, bos-bos macam mana you nak betulkan lagi keadaan supaya kita tidak sampai terlupa kepada Allah SWT. Itu nombor satu. Nombor dua, macam mana kita nak menyelesaikan masalah supaya dia tak kena balik. That's very important. Saya percaya masa ini, masa kita tengah melalui lockdown ni akan berlalu. Tapi soalannya, selepas dia berlalu, kita nak buat apa? Yang tu lebih penting. Kita kena think forward. All good leaders, dia kena think forward. Dia tak payah fikir cuma sekarang aja. Sekarang memanglah kalau orang dah demam, betulkan demam, orang kena COVID, masuk hospital, orang kena trace, buat tracing, kena buat tracing, social distancing, semua kita kena buat yang tu. Soalannya, selalunya orang buat mistake ialah kita lupa nak belajar daripada pelajaran yang lepas. Padahal SARS dah ada dulu, MERS dah ada dulu, betul tak? Jadi kenapa kita kadang-kadang jadi kelang kabut? Why? Because kita short term. So long term ialah balik kepada kesihatan kita dahulu. Yang tu yang long term. Apabila kita sihat sentiasa, sekali-sekali sakit kita faham, kalau Tuhan nak duga tetap dia bagi kanser dan penyakit-penyakit yang serius, itu lain cerita. Tetapi yang penting ialah macam mana kita mempertahankan diri supaya tidak terus dalam keadaan yang senang dijangkiti penyakit. Saya rasa itu adalah jangka jauh. Jadi Kementerian Kesihatan dah tiba waktunya saya menasihatkan, kalau saya lah jadi Minister of Health, saya akan selesaikan masalah ni. Apa saja pun kena buat. Tak jadi popular pun tak apa. Sebab apa? Masa you janji nak jadi minister ataupun masa you janji nak jadi ahli ni MP lah kan, member of parliament dan sebagainya, you kena pastikan yang rakyat you memang untung. Dia orang panggil pangkah pada you, betul tak? Saya tak pedulilah you back door ke front door dan sebagainya, tapi masa ni tiba masanya you cari balik siapa yang ada otak, yang boleh fikir, yang boleh menyelesaikan masalah secara profesional. Ada sebahagian daripada MP yang memang bagus. Okay? So saya percaya boleh dipergunakan. Tak kira lah cara mana, you make sure. Bahkan saya teringat pagi tadi masa saya nak cerita pada you hari ni, kalau saya muda, saya memang bukan nak masuk politik, saya tak mahu. Saya nak buat satu konsep di mana ada tak negara satu dunia ni yang ada konsep management of the country tu semacam korporat. Faham tak korporat? Maksudnya dia betul-betul bagi title, you kena kerja betul-betul. Kalau you ada KPI, you kena tu ikut betul. Corporate maksudnya macam running a business, faham tak? Then kalau you tak perform, you are out. Macam tu, betul tak? Jadi saya tak tahu kat negara mana yang tak ada parti-parti ataupun ada orang beritahu saya jangan bagi cakap pasal politik. So okey, saya tak usah cakap. Tapi saya bukan cakap pasal politik. Saya cakap pasal negara saya, pasal Malaysia. Okey. Dah ada signal kata ni bahaya ni, tak usah cakap lah. Okey. Tapi saya masih nakkan negara kita ni selamat, nak negara kita yang ada siapa yang run the show now today, make sure they run the show well and make sure tak ada langsung masalah-masalah pelik-pelik. Make sure benda ni selesai besok bila Tuhan bagi hidup balik negara kita, it must be the best country among the best country in the world. Boleh tu? Ni bukan apa sebab saya selalu nasihatkan jangan buka mulut cerita-cerita macam ni. Tapi saya rasa ini menyebabkan banyak lagi pesakit-pesakit kita yang tidak tahu masa depan macam mana dan sebagainya. Okey, kita balik kepada topik stres ya. Okey, stres.
adalah merupakan perkara yang sentiasa lazimnya berlaku kepada semua manusia. Kalau you tak mau stres, memang saya rasa tak boleh duduk kat dunia ni. Okay? Tuhan pun kata, aku menjadikan kamu sentiasa akan aku duga kamu. So, ini dugaannya agak berat bagi mereka yang macam saya tak biasa juga. Di lockdown macam ni, banyak idea nak buat, banyak kerja nak dilakukan. Banyak lagi medical invention yang saya nak buat. Cuma saya rasa mesti ada hikmahnya kenapa kita disejukkan, di cool down. Okey, Zulhaini, saya nak cakap tapi ada orang-orang suara belakang saya kata jangan. Nanti baik-baik boleh cari makan. Tapi kadang-kadang kenapa kita takut? Saya pun entahlah. Okey. Saya nak satu cara macam mana anxiety ataupun kerisauan, kegelisahan kita ni boleh kita selesaikan. Sebab apa? Dalam keadaan begini, ada orang yang memang kalau yang ada reserve, ada duit, ada sikit sebanyak simpanan tu dia lega sikit. Dia tak berapa panik. Tapi saya risau bagi mereka-mereka yang tidak berkemampuan dan sebagainya. So, apa cara yang nak buat tu semua? Yang penting yang saya boleh concern ataupun boleh concentrate ialah kepada minda you. Minda kita yang anxious ni, yang yang rasa stres ni, boleh tak saya bantu sedikit? Sebab bila kita stres dengan keadaan fizikal, tak boleh gerak ataupun ekonomi kita yang agak terganggu besar ni kan, jadi macam mana kita nak buat? Biar kita fokus kepada yang ni yang tak sensitif. Sebab orang semua kalau tak kena COVID pun, dia mesti ada keadaan-keadaan kesihatan yang terganggu. Bahkan dalam suasana yang environment yang agak murung ni kan, kadang-kadang kita rasa macam susah aja nak betulkan. Tapi insyaAllah. Perkataan anxiety, keresahan ni datang daripada Latin, namanya angia. Angia ni dalam bahasa translasinya adalah maksudnya to strangle, untuk mencekik. Itu maksud anxiety, bahasa asal Latinnya. Strangle tu maksud cekik. Memang betul. Kalau zaman sekarang ni memang terasa macam nak tercekik, betul tak? Siri called. I agree we have to change. Oh, okay. Tadi saya dah dapat signal kan, kalau saya cakap terus dia memang ramai orang respon. Tapi nanti kalau saya yang kena, siapa yang nak support saya kan? Saya ada banyak cucu lagi. Zaman sekarang dah tak cakap pasal zaman anak lagi dah. Okey, Zakaria ni berapa lama tempoh yang pulih sebetulnya daripada anxiety, doktor? Okey, ni saya nak cerita. Okey, ada yang pulih hari ni juga kalau dengar cerita dan boleh masuk akal. Ada setengahnya tentang ada makanan yang tak betul. Saya nak cerita apa vitamin yang boleh you masukkan dalam makanan you, tengok dia boleh improve tak, kalau itu yang sebenarnya. Tetapi hari ni kita kena tahu anxiety ni ada keadaan dalam suasana satu hormon yang keluar di mana apabila kita dalam keadaan takut ataupun risau, ataupun kita resah, ataupun kita nak lari daripada sesuatu. Orang putih panggil flight or fight. Sama ada kita nak lawan dia, ataupun kita geram dia, kita marah dia, ataupun kita nak cabut, nak lari terus. Kan dalam keadaan macam ni, you tengok tak hari malam pertama bila kita dapat lockdown punya message tu, dia kata besok anda semua tak boleh keluar rumah, gini. You perasan tak? NKVE, kita punya highway selatan, utara, timur, penuh, betul tak? Kereta semua jadi kereta pula taksi bas ataupun kereta api masa tu semua penuh. Tapi you semua dah tahu kan, mungkin terlambat cerita kot. Patutnya kita cerita awal masa kita lockdown tu tak boleh pergi mana. Itu semua orang dah tahu. Jadi bila orang ambil kesempatan nak balik sebab cuti panjang dan mereka tak sakit. Bila tak sakit, you tak rasa. Bila tak sakit tak rasa. Tapi ini yang menyebabkan orang lain yang ikut perintah betul dan faham. Kita kena faham, orang Malaysia tak semuanya dapat fahaman yang serata, faham tak? Orang kata lockdown, dia orang ingat, okay, holiday. Dia tak kata, bila lockdown tu maksudnya kita tutup betul-betul, kita tahan daripada bergerak supaya virus tu tak sempat sampai. Dan lepas 14 hari, dia sempat, orang kata apa, mati dulu. Okay, kalau tinggal pun tinggal beberapa orang saja, itu maksudnya. Jadi bila dia serbu kat highway, serbu kat balai polis, serbu kat stesen kenderaan nak balik dan sebagainya, bas atau kereta api semua,
Itu saja yang saya takut sekarang, sebab mereka tu akan bukan sekarang yang jadi demam atau batuk ataupun jadi apa sesama dan sebagainya. Mungkin lagi 10 hari ataupun lagi seminggu dua. Jadi kita kena hati-hati, okey? Jadi makcik-makcik kampung ataupun abah-abah, papa-papa dan mama-mama ni, tok-tok semua ni, kalau terima anak balik daripada rumah, daripada KL atau daripada bandar-bandar besar ni, tolong, saya nak buat tolong jauhkanlah diri pada mereka. Jadi kena assalamualaikum daripada jauh lah, tak boleh peluk-peluk lagi dah. You mesti heran, tak nampak apa pun beza. Nampak anak kita tu macam biasa senyum, ketawa, biasa bawa cucu you semua, tapi jangan pegang. Weh, cakap tu lebih senang, okey, daripada nak bikin. Itu satu. Jadi bila kita dah tahu tentang COVID ni, kita jadi anxious. Kenapa Dr. Nordin ni suddenly jadi macam risau pula? Mana tak risau, baik-baik kita ada lebih kurang seorang dua je yang baru meninggal ni, kita tak nak sampai 10-20 orang meninggal. Itu maksud saya kan. Ada beberapa yang berlaku apabila kita dalam keadaan stres ni. Yang paling kita takut zaman sekarang ialah virus lebih senang hinggap kepada mereka yang stres. Itu yang kita takut. Okay? Sebab tu kita kena faham, tengok apa dia punya ciri-ciri bila you stres. Nombor satu, siapa tahu bila you stres apa jadi? Jantung kita, debaran jantung kita dah tak normal lagi dah. Sehinggakan setengah orang tu sampai rasa palpitation dia tu. Kalau biasa-biasa you tak akan, walaupun you stress, tapi you tak berdegup jantung sampai terasa. Ada orang sampai terasa. Bila dengar cerita macam saya pun dah dia risau. Jangan. Saya nak cerita ni apa kebenarannya apabila berlaku stres atau anxiety ataupun rasa sedih tak sangat bila dia geram tu. You senang berpeluh. Dulu susah nak rasa panas badan. Sekarang you kadang-kadang sampai getar. Itu orang-orang yang anxious. Orang yang rasa pernafasannya tak pasal-pasal, dia rasa macam asthma pula. Padahal dia tak kena apa lagi. Boleh. Sebab minda ni boleh menyebabkan sampai you rasa macam real. Tak adalah sampai, tetapi ada orang sampai rasa macam heart attack pun. Dia sebab lah, dia rasa sakit lah. You rasa macam blur-blur sikit, pening-pening sikit. You boleh rasa macam lawyer, nak muntah. Ada orang risau, ada orang tak boleh fokus. Dia pening kepala. Orang bagi cuti 2 minggu, tetapi dia tak tahu nak buat apa. Dia jadi macam bengang, dan tak ada hala tujuan. Dia tak boleh concentrate. Lepas tu dia jadi blank. Tahu blank tak? Jadi kosong. Dan ujung-ujung sekali dia selalu nak memikirkan benda negatif lah. Allah, apa jadi kalau aku dah kena, sekarang aku okey, tapi dalam seminggu dua ni macam mana? Relax. Relax. Masa ni lah kita nak ikat virus-virus ni supaya kalau dia terhinggap kat kita pun, insyaAllah, kan anda semua tahu 90% ke atas orang yang terhinggap ataupun kena sikit sebanyak ni, dia tidak serius. Tetapi kalau nak bagi serius lagi tu, ini antara sebab utamanya. Sebab you terlalu stres, you over stress dan tak jaga kesihatan, you akan jadi yang 2-3% tu yang menjadi masalah. So kita nak masuk dalam golongan yang 90%, faham tak? Last kali ialah masalah tidur, you akan terganggu. Cukup. Ada pula bila you jadi letih, lesu, sebelum lagi ada gejala-gejala virus COVID-19 ni, you juga rajin makan antibiotik, jaga baik. Siapa yang sikit-sikit nak makan antibiotik ni, tolong, kalau tak perlu makan antibiotik, jangan. Sebab apa? Antibiotik nanti mengganggu sesuatu bakteria dalam badan kita yang tak boleh tingkatkan kita punya daya tahan. Terus jaga baik-baik, jangan terlalu banyak makan benda-benda yang bergula. Saya dah cerita, jangan banyak susu dan jangan banyak daging. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita kat you lagi sekali macam mana minuman harian dan makanan harian yang you kena jaga. Ikut ya. Nombor 1, hari-hari pun make sure kalau you boleh amalkan citrus punya minuman. Tahu citrus? Minuman yang ada bahan-bahan seperti lemon atau bahan-bahan seperti orange dan sebagainya. Biar sebanyak 5-6 gelas satu hari pun tak apa. Termasuk dengan apa saya kata tadi, dulu-dulu saya tak kata tadi, baru nak ingatkan balik, air kelapa. Kat mana nak beli, saya pun tak tahu sekarang sebab you tak boleh keluar cari air kelapa. Tapi siapa yang ada air kelapa tu, masa ni lah you galakkan anak cucu you minum banyak air kelapa dengan isinya sekali. Right.
So dua benda ni wajib setiap hari. Benda yang berlemon dengan air panas lah kan. Anda tahu kan COVID virus ni dia takut kepada air panas ataupun minuman-minuman yang ada vitamin C. Okey. Kalau tak ada duit tak payah beli vitamin C tu, cari cara yang mudah iaitu daripada benda-benda yang berlimau. Okey. Saya kata tadi vitamin C, kalau you tak boleh daripada lemon, you jangan risau, ada banyak lagi di buah-buahan seperti nenas, apa lagi ya, vitamin C, semua buah dah, no problem. Okey. Dan saya selalu kata lepas minum ni hari-hari kena setengah jam matahari minimum. Kalau 1 jam lagi bagus. Kalau you tengok video yang lepas, saya tengok budak-budak kecil sekarang, kenapa salah satu sebab mereka susah nak kena virus ni sebab mereka rajin main panas. So sekarang you bagi cucu you, bagi anak you, bagi kena panas. Dan you sendiri tolong bagi kena panas. Okey. Sebab virus ni kalau atas daripada 56 degree centigrade dia mati straight. Okey. So insyaAllah kita tak adalah sampai 56 degree centigrade kita punya temperature. Tapi kalau kita sampai 32 ataupun 33 degree kan sekarang tengah-tengah pukul 10-11 ni, you dah boleh dapat apa tu, apa orang panggil, manfaat dia matahari. Selain daripada tu, bila you nak makan buah-buahan dan sayuran, make sure dia banyak yang menghijau, okay? Seperti timun ataupun berwarna rainbow, seperti apa, tomato, ada apa tu, apa orang panggil dalam bahasa Melayu ni apa tu, cili-cili yang merah-merah, yang cili hidup betul tak apa, yang hijau pun boleh, yang merah pun boleh, yang kuning boleh, kan ada yang bulat-bulat tu. Okey, capsicum tu boleh. Orang hati. Kopi boleh tak? Kopi kurang sikit. Tapi kalau dah itu aja supply 2 minggu ni you ada, minum kopi Okau punya. Okey, jangan berbau gula, jangan berbau susu, boleh tak? Okey, bagi hilang you punya ketagih kepada nikotin pula apa, kafein. Okey. 1 jam atau setengah jam berjemur. 1 jam lah lagi bagus kan. Jangan risau. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 1-2. Kajian dah dibuat sampai pukul 2 tengah hari pun boleh. Ni yang terlatest. Dulu saya pun kata sebelum pukul 9 boleh, lepas pada pukul 9-10 dah panas. Saya salah. Okey. Kajian dikatakan kalau you ambil matahari yang sampai pukul 12, 1-2 pun boleh. Tapi janganlah bagi kanak-kanak duduk bawah matahari yang panas terik macam tu kan. Tak masuk akal. Kalau you miss pagi, you terlupa, dan you tengok matahari sekarang pukul 11, boleh lagi. Itu maksud saya. Okey, Raja Kumbang. Kalau saya biarkan rugi sedikit, tak apalah kalau kita kena tanggung lebih lama sikit. Siapa tu? Oh, yes, bagus. You macam itulah, tolong apa tu rakyat kita yang kurang berada. Okey. Kita nak sambung lagi. Kita nak bagi info. Yang penting sekali ialah jangan lupa kepada prebiotik you. Okey, sebab tu kalau you ambil, saya tak malu cerita ni, Tuhan bagi rezeki kat saya, namanya apa tu, special class A punya, dipanggil Fiber Up. Fiber Up ni dalamnya ada sebahagian besarnya ada dinamakan gum akasia Senegal. Orang selalu kata Arabic gum, tapi dia bukan Arabic gum yang biasa. Dia merupakan prebiotik untuk menjaga you punya bakteria. Ingat, bagi mereka yang dah makan sayur banyak kat kampung tu, balik ni betul-betul ambil yang organik pula tu, you tak perlu ni fiber up ni, semua tak perlu. Tapi bagi kita yang duduk cara moden, kat mana nak cari sayur banyak, buah banyak, inilah dia. Sebab apa? Buah dan sayur itulah menjadi makanan kepada kita punya bakteria yang akan mengurangkan stres. Saya cerita kat you, heran bila kita jaga bakteria, stres akan kurang. Rupanya, siapa tahu kenapa? Cepat. Siapa tahu kenapa bila bakteria kita jaga elok? Nombor satu, semua dah tahu, bakteria ni menguatkan kita punya apa tu, ambil pagi satu, petang satu ni, dia menguatkan kita punya immunity, betul. Tetapi dia sebenarnya selain jaga daripada cirit tak cirit, constipation tak constipation tu, dia rupanya cepat, dia mengeluarkan vitamin B. B, anda nak tahu tak, adalah magic kepada orang yang anxious, orang yang apa tu, rasa stres. Okey, rupa-rupanya stres ni bukan takat kita kena baca Quran, tersemayang, semua tu dah betul. Ingat Allah memang tenang, betul. Tapi Tuhan juga kata, aku bagi ni apa tu, makanan-makanan untuk orang miskin di negara-negara padang pasir sana. Engkau belajar daripada orang Israel. Ini Yahudi punya makanan ni, namanya ialah Arabic gum yang special, namanya Fiber Up. Okey, special grade A.
Okey, anda yang nak cuba nanti buat pagi satu dengan air yang lebih kurang satu gelas besar tu, masuk kacau dia sekali, petang sekali malam. Budak kecil pun boleh, no problem. Okey, ini tak ada rasa apa. Tapi bila B vitamin tu keluar, yang tu yang saya nak cerita, bila you jaga betul perut you dan tak rosak you punya serat-serat tu cantik lagi masuk, dia boleh makan. Bila dia makan, dia keluarkan all the Bs. Vitamin B, B1, B2, B3, B6, B12 yang paling susah nak dapat sebab kita tak makan daging banyak kan. So yang paling senang untuk hilangkan stres ialah yang ini. Dia panggil fiber up. Tetapi yang kenapa dia boleh menghasilkan hilang stres ialah dari sudut vitamin B. Ada lagi vitamin B. Kalau dulu kita ambil yeast, tahu tak yeast? Yeast ni apa? Yeast ni ragi ke? Tapi banyaknya sintetik sekarang. Kalau ada natural punya, bagus. Okay. Dulu kalau tak salah saya ada brand nama Marmite tak salah saya masa saya kecil-kecil dulu, yang warna hitam tu, orang bubuh kat roti semua tu kan. Tu pun boleh pakai. Tapi B1 tu yang the number one nutrient yang akan menghilangkan stres. Jadi anda yang murung, yang tak tahu kenapa you down dan sebagainya, cuba cari fiber up, okey? Kalau nak buat sendiri, cari makanan yang berbentuk serat yang banyak, okey? Berarti sayur-sayuran, apa tu, buah-buahan, kekacang, ubi-ubi, itu semua bagus, okay? Jangan risau. Okey, kita sambung lagi. Seterusnya, buat masa ni, cari jalan untuk menghindar daripada berjumpa orang, betul. Tapi bukan takat tu saja. Cari jalan untuk menghindar daripada jumpa orang yang mengganggu fikiran you. 2 minggu ni, you ada sebab kenapa tak boleh dan tak payah jumpa dia orang. Kadang-kadang kan, you terpaksa jumpa kan. Sekarang, bagi sebab. Okay? Yang ada lockdown, aku tak boleh jumpa kau orang ni semua. Tapi padahal you kalau jumpa orang-orang ni selalunya bermasalah besar. So tak payah fikir pasal kerja, tak payah fikir pasal kawan, relax je buat sementara waktu. Okay? Jadi bila you main WhatsApp tu, berhati-hati, hindarkan daripada kumpulan-kumpulan yang bermasalah dan suka sangat keluar cerita-cerita yang menakutkan. Dia orang tu macam jadi hero kalau dia boleh keluar cerita yang orang mati, yang negara kita dah nak kiamat dan sebagainya. Tolong, okey. Zaman sekarang ramai orang tengah sakit, ramai orang tengah stres, you tak payah tambah. Dan kita ni pun janganlah galak sangat nak tengok cerita-cerita macam tu. Dan you dah tahu kumpulan mana dan orang mana yang suka tampal, cut and paste. Please, you just throw them away for the moment, okay? Relax je, buat, jangan buka pun, jangan baca pun, okay? Dan kalau hari-hari you nak tengok news pun tak payahlah lebih daripada sekali dua cukup. Jangan nak tengok lebih daripada sekali dua. Pasal apa, nanti setiap kali you buka mesti ada cerita yang menakutkan. Oh, America dah going to be having emergency, Italy dah nak bankrupt dan sebagainya. Betul tak? China dah mula okey, tetapi dia orang pun takut nak keluar lagi. Vaksin orang kata lagi 1,5 tahun boleh keluar. Ada orang kata boleh makan tu, boleh makan ni, relax. Okay, yang saya cerita ni sains. You kena jaga kepala kita, minda. Nombor 2, jaga prebiotik kita. Nombor 3, jaga B vitamin kita yang penting. Dan seterusnya ialah jaga orang-orang yang di sekeliling you sekarang, control, no more problem. And last kali, jangan lupa pada herbs kita. Tadi saya cerita tentang citrus, minuman setiap hari minimum. Kalau tengah-tengah tak sihat tu 5 gelas, 6 gelas. Lepas tu air kelapa 5-6 gelas juga. Lepas tu hari kedua you boleh kurangkan sikit, tingkatkan you punya buah-buahan, sayuran, terutama sekali timun. Kenapa timun, lain kali saya cerita, ada sebabnya. Yang penting bila hari ketiga, keempat you dah macam segar sikit, kecuali kalau kena masuk hospital tu lain cerita. Ni saya cerita kat rumah. So you kena ambil makanan yang masakan daripada rumah. Kurangkan order daripada kedai-kedai sebab kita tak tahu zaman sekarang ni, kita tak tahu dia masak macam mana dan sebagainya. InsyaAllah lah kalau yang bersih tu tak bersih, tapi takut nanti selain daripada COVID nanti ada masalah keracunan makan dan sebagainya. Fahamlah Okey, so herba-herba yang selalu saya recommend tidak lain tidak bukan ialah, siapa tahu cuba? Okey, TGG, senang je. Turmeric, garlic dan ginger. Turmeric, kunyit, garlic dan ginger. Okey. Anda nak tahu tak, satu daripada masalah penting dalam keadaan begini, kita akan lebih
terdedah kepada lain pada masalah COVID virus ni, kita akan lebih terdedah kepada masalah autoimmune disease. Dalam keadaan kita stres, keadaan kita resah gelisah ni, kita kena kontrol betul-betul. Iaitu kita kena tahu yang kita kalau tak jaga nanti kita akan kena autoimmune disease. Masalah seperti psoriasis, eczema, masalah arthritis, rheumatoid arthritis, masalah even diabetes semua pun akan meningkat lagi. So kena hati-hati. Tulang kita akan cepat lebih reput kalau tak jaga betul-betul. 2 minggu ni je kalau kita stres gila, tulang kita dah mula jadi macam not strong anymore. Collagen kita ni habis jatuh, kita punya muscle-muscle kita ni semua ni akan jatuh kat bawah ni kan, jadi lembik nanti. Lepas tu kita akan lebih body kita pH pun tak betul, kita punya insulin akan jadi huru-hara, jadi diabetes tak boleh kontrol. Lepas tu kita senang dapat gastrik, kita senang dapat buncit lebih dalam 2 minggu ni tak pasal-pasal. Memanglah, satu kita tak exercise. Kalau tak exercise nanti senang pula makan. Lepas tu jaga baik-baik, kita punya visceral fat, perut kita tu senang dapat buncit pula nanti. Itu masalah ada kaitan dengan jantung pula. Blood pressure boleh naik, potasium kita rendah. Bila potasium rendah, kita ada macam-macam lagi, sampai memory kita pun terganggu. Tidur kita memang tak akan senyenyak dahulu. Virus kan saya kata tadi senang rapat kat kita. Orang yang tak menopause pun akan dapat hot flushes. Lymph node kita ni, bengkak-bengkak ni dia senang datang balik, dia punya gelenjar-gelenjar tu. Dan asma, salah satu daripada masalah utama. Allergy, dan ujung-ujung sekali kita senang dapat apa orang panggil, asma saya dah cerita tadi. Yang satu lagi ni, kita cepat tua dalam 2 minggu ni. So saya dah habis cerita. Sekarang tiba masanya saya bagi 2-3 poin untuk anda belajar, supaya lepas ni kita boleh buka untuk question and answer. Nombor 1 poin yang saya nak ajar ialah, bila di dalam keadaan stres ni, ambil kat kepala ni di belakang telinga ni, okey, ada satu macam dia tenggelam kan. Ambil dua-dua tu, ni belakang telinga saya. Nampak tak ni kat sini? Tu tekan ni, okey. Nampak kan? Tekan ke atas dan letak kat sini. Ini saja, you buat macam tu. Okey, boleh tak? Ni. Okey, untuk mereka yang stres, yang tak tahu apa nak buat dan nak suruh isteri pun tengah stres, nak suruh suami pun, suami tengah duk fikir macam mana nak cari makan semua ni. So, you buat macam ni hari-hari. Dapat buat 2-3 minit, relax sampai tidur macam tu. Okey, kalau boleh you dongak sikit. Kenapa dongak sikit? Sebab apa? Kalau you buat macam tu, dah lama kepala you tunduk macam tu. Kerja tunduk, baca tunduk, WhatsApp tunduk, semua tunduk. So, sekali dalam 2 jam, you buat macam tu. Okay? Okay, kalau nak buat kat kerusi pun boleh, ada sandar sikit, lepas tu cek. Yang ni saja, ni orang putih panggil, dia panggil C1. C1 maksudnya punya cervical, punya spine tu kan. Atas tu ada satu otak kita ni, dia letak kat bawah tu ada bulat tu namanya atlas. Atlas tu nama tak ingat apa, tapi konsep tu dia ada dekat dengan cervical 1, C1. C1 tu kalau you tekan kat sini, nerve dia keluar tu, nerve tu satu je you jaga. Banyak lagi saya cerita lain kali Satu ni saja saya bagi hari ni, you buat sekarang juga. Mari kita buat sekali. Okey, macam tu. Boleh tak? Zakaria boleh buat tak? Okey, buat. Ni, Norina, boleh buat tak? Fazli, ni, tekan ni, okey. 2 ni, tolak naik ke atas dan masaj dia. Okey, kalau ada siapa-siapa, anak-anak you kalau rajin, suruh dia urut belakang ni. All the C1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7 tu, sampai nak pergi ke you punya thoracic tu cukup. Kalau you boleh buat tu hari ni, saya dah selesai saya punya cerita, supaya you boleh belajar sesuatu. Setiap hari, kalau selang sehari ke, kalau you sudi dengar, saya akan buat topik-topik yang terbuka macam ni. Tapi apapun, anda sentiasa kena spray tangan kalau pegang tempat-tempat yang rasa-rasa yang tak bersih tu. Dan jangan lupa kepada Fiber Up 2 kali sehari. Kalau yang berkemampuan tu Arextra, ini mineral. Sebab apa? Dalam zaman ataupun waktu kita stres ni, mineral amat tak cukup dalam badan kita. Dan ujung sekali bagi mereka yang biasa dengan saya punya untuk penjagaan harga ni apa namanya? Sacha Inchi Oil. Ni terbalik, tak boleh baca kan? Okey. Tapi dalamnya kecil je sachet.
koyak ni elok-elok, telan. Okey. So anda sekalian, cukup dulu. Saya akan buka sekarang untuk soalan. Saya nak dengar fibrosis. Tadi siapa tanya pasal fibrosis tadi? Dah buat semua macam tu. Kalau hidung berdarah, kenapa, bagaimana dan macam mana nak berhentikannya. Okey, nombor satu, salah satu daripada kalau tak ada masalah medikal yang besar-besar, selalunya orang kata pasal panas, pasal you tak cukup minum. Itu betul juga. Minum tak cukup, jadi pendarahan kita tu tak stable, garam tak cukup, jadi tak balance. Tapi sebenarnya ada satu vitamin A yang tak cukup. Dia senang mendapat apa tu, you punya pendarahan kat hidung. Selalunya you tengok kanak-kanak ni dia senang kena kalau panas-panas, betul tak? Cek dia punya pemakanan. Selalunya pemakanan dahulu. Yang paling penting vitamin A, dan ada orang juga balik kepada vitamin C, A dan C. Okey. Dah buat urut belakang telinga, dah buat air wati, sedap tak? Okey. Oh, ini kalau orang buat lagi sedap. Kalau kita buat tu kita nak kena sendiri kan, betul tak? Macam tu kan. Tapi kalau orang buat kita, oh lagi sedap. Kalau nak beli macam mana, nanti you tengok saya punya admin saya nanti. Saya selalu bagi number kat atas dan kat bawah you tengok. Okey. Lenguh jari jemari eja, kenalah rajin. Ni kan lockdown. Lockdown you have all the time, man. Okey, boleh saya dapat 2-3 soalan tentang kesihatan? Sebab topik-topik saya tak tahu nak pilih yang mana. Zaman you lockdown ni kita tak tahu you sakit apa kan. Mungkin anda lain pada COVID virus, you dah dengar banyak dah. Hidung darah lagi, okey dah cerita dah tadi. Dah urut, sedap, okey. Saya nak tanya you, lagi sekali, siapa yang dengar lecture saya tadi? Kalau you nak cari vitamin apa sekali yang you nak cari untuk stres ni? Cepat, siapa tahu? Cepat. Tadi saya dah cerita, vitamin apa? Siapa betul ni, boleh jumpa saya 2 minggu daripada sekarang. Okey, jadi saya tunggu jawapan kepada satu vitamin yang paling mustahak untuk orang yang stres. Cepat. Dok, kalau masalah facet syndrome, okey, facet, you kena jumpa chiropractic ataupun tukang urut yang pandai, okey. Tapi yang penting cek vitamin B juga, okey. Vitamin B ni banyak dalam kita punya fiber up dan juga dalam you punya makanan-makanan. Okey, buah-buahan, sayur-sayuran, insya-Allah ada vitamin B, okey. Tapi selalunya B datang daripada binatang, okey, daging-daging dan sebagainya. Cuma dulu saya kata jangan makan daging sebagainya, saya tak ada jawapan. Ikan pun nasib baik saya ada sachainchi oil. Tapi sekarang dengan adanya prebiotik ni, bukan dalam ni yang ada B sebenarnya. Kita jamu selera bakteria. Bakteria tu yang akan menukar makanan kita sehingga dia boleh jadikan vitamin B. Cantik tak? Dahsyat kan bakteria. Okey, lagi soalan. Apa lagi? Bengkak apa tu? Allah. Slow. Okey, jangan laju sangat. Okey. Okey, jawapan vitamin B1 tadi betul untuk stres. Fantastic. Siapa jawab tadi? Eddie. Kalau boleh paranoid trauma. Okey, when you have paranoid trauma semua ni yang tanpa sebab, you kena check balik nombor satu, pemakanan mineral dan vitamin. Okey tak? Bukan kecuali kalau you memang ada masalah, bercerai-berai, ada orang mati, you sedih, bankrupt, itu lain cerita. Tapi ni dua. Saya sebenarnya tiga ni je, okey, yang saya amalkan setiap hari. Apa tu Arextra, yang ni wajib untuk saya, dan yang ni namanya apa? Sachainchi oil. Cukup. Okey, kalau sikit-sikit miskin macam mana pun kita kena cari makanan-makanan yang mengandungi semua ni, okey. So, yang penting ialah jangan lupa yang biasa tu, turmeric, okey, garlic dan garlic tu bawang putih. Nak cari bawang sekarang ni dah ada black garlic pun, ataupun satu lagi apa? Garlic, ginger. Halia. Okey. Baik, kita dengar cerita lain. Juliani Fitri, lock ibu jari lock dan urut acupuncture bekam tapi tak okey lagi. Ni kalau ada lock ni, kalau lock ibu jari ni, setengah orang kata you tak boleh nak angkat, betul tak? You macam tu, dia macam sangkut sakit tek baru lepas. Kadang-kadang you takut nak bengkok kan, pasal apa? You nak lepaskan balik macam sangkut kan. Itu dipanggil trigger finger. Trigger finger ni selalunya disebabkan you punya urat kat sini. Urat ni kan semua ada urat kat sini yang pergi ke dalam you punya untuk nak bengkokkan jari-jari ni. Urat tu dah sangkut, dia ada pembalutnya yang dah tebal. Jadi selalunya kalau tak baik juga, doktor bagi injection sikit pun kalau tak baik juga, kita operate je sikit, kita buat bagi longgar dia sikit, jadi
dia boleh keluar masuk dengan secara senang. Don't be afraid. Yang tu kacang putih. Tunggu habis lockdown dulu. Jangan pergi sekarang. Okay. Jangan panik, bertenang betul. Okay. Kalau kita panik pun tak boleh buat apa-apa. Betul tak? Jadi kita bertenang lah. Betul tak? Okay. Apa lagi perbezaan batuk biasa dengan batuk apa tadi? Allahu Akbar. Terlepas pula nak tarik pula. Itu mustahak tu. Sebab ni ada kaitan dengan COVID. Batuk biasa dengan batuk berkaitan. Dengan COVID-19 macam batuk ni saya kata. Macam saya ni kalau cakap banyak batuk tu you faham lah kan. Tapi COVID-19 ni dia batuk macam tu lebih kurang, tetapi dia lebih kering. You batuk macam mana pun kadang-kadang tidak ada lendir dan sebagainya, tidak ada kahak. Selalunya bila orang kena penyakit sakit tekak ataupun you ada masalah paru-paru biasa-biasa, you selalunya pergi fizio, you batuk, you ada sikit sebanyak lah kahak, faham tak? Sebab COVID selalunya dia kosong. Okay, macam batuk kering tu. Okay, itu satu perbezaannya. Okay, lagi dok, kalau hamil boleh tak ambil wajib? Ni wajib. Pasal apa? Ramai orang Malaysia terutama sekali, dia bila hamil dia banyak pantang. Terutama sekali orang kampung. Lagi pantang, lagi tak cukup nutrien dia. So dah pula tu sayur-sayur dan buah-buahan pun ada, dia orang kata sejuk lah, ada yang panas lah. Jadi ambil saja buah-buahan sayuran yang you jadikan ni sebagai insurans. Okey, yang ni daripada bulan pertama lagi you pregnant, you kena ambil. Okey, saya dah kata budak kecil pun boleh minum sebab dia tak rasa apa. Okey, sambung. Apa lagi soalan? Saya nak tengok vitamin C di farmasi dan vitamin macam mana. Okey, vitamin C boleh kita nak beli kat farmasi pun boleh, tapi nombor satu, always makan makanan yang memang sedia ada. Buah-buahan dan sayuran semua ada vitamin C, especially buah-buahan memang ada. Tak payah beli yang mahal, beli yang biasa vitamin C. Tak payah apple semua tu kalau tak ada duit. Ambil nanas saya rasa mampu kot kan. Okey, boleh. Sebab kalau nak beli kat farmasi selalunya dia bukan original pun, dia ada sintetik kan. Tapi kalau terpaksa beli juga, ambil yang 5000 IU, jangan ambil yang 500 mg, tak jadi apa. Alright, vitamin C tu bagus. Turmeric segera boleh ke doktor? Boleh. Turmeric segera ke turmeric lambat ke? Asalkan turmeric boleh. Tapi turmeric yang paling bagus ialah you tumbuk sendiri, you potong sendiri, ataupun you sagat sendiri, you buat macam orang Indonesia kata buat jahe tu. Itu sedap. Okay, bubur pula honey sikit lagi best. Kapsul turmeric boleh, no problem. Okay, tak jadi hal. Kalau nak ambil order kat saya yang ada, dia panggil black garlic ataupun TGG. Saya ada buat satu macam minuman kan, yang saya campurkan turmeric, garlic dengan ginger. TGG nama brand dia. Tak apa. Doktor, kalau makan ubat habis kita minum air kelapa boleh? Orang selalu takut tentang air kelapa ni, dia putus ubat. Betul? Okeylah, kalau you takut senang je. You makan ubat dengan air biasa, you tunggulah 1-2 jam lagi baru you minum air kelapa. Tak payah pening kepala. Okay? Tapi dulu minum, dia saja adalah already penawar. Untuk demam, air kelapa is number 0. Maksudnya lebih baik daripada number 1. Nak cakap macam mana lagi? Tuhan tak jadikan air kelapa tu enteng-enteng je. You tengok design dia tu, dia punya penapis saja berapa puluh kaki tinggi. Nampak tak? Dia punya start tu daripada putik dia. Kalau you tengok macam mana dia tolong cover berapa tebal dia punya protection tu. Alamak, ada tempurung lagi kan. Fikirlah betul-betul. Dari dalam tu dia punya nutrient dia first class. Okay, jangan risau. Makan. Minum. Isi, makanlah. Doktor, kalau makan ubat, dah cerita lagi. Apa lagi nak tanya? Okay, frozen shoulder. Okay, frozen shoulder, selalunya dia angkat macam tu, lepas tu dia tak boleh angkat kat sini. Lebih kurang 45 degrees, dia angkat macam tu, lepas tu dia sakit, lepas tu lepas sikit, kadang-kadang nak ujung sikit, baru dia boleh rasa balik dia punya legaan dia. Jadi ada angle dia yang sangkut, jadi dia frozen. Frozen bahasa singkatnya ialah dia jadi keras lah, macam ais, sebab dia dah frozen. Okey, macam masuk dalam peti ais, kalau air tu jadi keras. Jadi sini patutnya lembut, dia jadi tak boleh macam tu. Badan dia yang gerak. So kalau macam tu, you kena buat apa? Frozen shoulder perlukan antara 5 hingga 6 bulan. Ada setengah orang sampai setahun baru nak baik. So you kena buat apa? Banyakkan fizio, banyakkan mengurut, banyakkan pergerakan yang dibenarkan. Hari-hari ada angle yang body you sendiri akan beritahu, aku kat sini tak boleh lagi.
kau buat lagi besok, okey. Yang penting balik check you punya cukup tak mineral dalam badan, cukup tak vitamin. Okey, selalunya disebabkan oleh kadang-kadang you jatuh. Ini fizikal, you kena terpaksa rajin buat fizio lah. Okey, lagi soalan. Saya minum sikit, okey, sebab serak sikit nak. Okey, soalan seterusnya. Doktor, tekak saya sakit. Okey, jangan panik, okey. Kalau you kata tekak saya sakit, ada macam-macam cerita. Okey, so tekak-tekak je sakit dan you kadang-kadang pergi check doktor. Kalau merah, kalau ada lymph node dah bengkak macam tu, dan kalau doktor dah bagi antibiotik, clear, you are clear. Don't be afraid, okey. Sebab kalau COVID, dia yalah, kalau nak kata orang sakit tekak semua tak kena COVID, tak betul juga. You kena apa tu, exclude dulu. Tekak ni cuma sakit tekak saja atau ada kaitan dengan COVID. Itu maksud saya, ya. Okey, lagi. Okey, last 2 soalan. Siapa nak tanya? Cepat saya cuba jawab. Penyakit thyroid boleh jadi stres bila kita, yes, kalau you ada thyroid, you lagi orang kata apa, sensitif kepada stres, okey, dan senang dapat depression, betul? Ya, selalunya yang ni dia hypothyroid. Hypo maksudnya thyroid dia tak cukup. Jadi hormon semangat untuk bagi hidup normal ni tak cukup. Tapi kalau tinggi sangat pun bahaya. Setengah orang dia tinggi dia punya apa tu thyroid sehingga kan dia jadi mata sampai terbeliak, tangan dia ketar-ketar, itu hyperaktif. Macam enjin kereta yang rem dia tak patut sekian, tinggi je. Berhenti kereta pun dia bunyi macam tu, lama-lama pecah kereta tu. Maksudnya samalah. Kalau dia kurang, macam you kata tadi, boleh stres, depress tu pasal apa? Bila tak cukup RAM dia, senang mati enjin. Kan? You pernah dengar kan? You kena jaga pula. Zaman dulu kena pijak dia punya minyak tu lah kan? Okay, so berarti you punya stres dan depression boleh disebabkan oleh thyroid. Baik, kelenjar leher anak saya bengkak, ada kaitan dengan kudis, bisul? Yes. Kalau you ada kudis, bisul di bahagian kepala, di leher tu, kat bahagian you punya inflammation tu boleh menyebabkan gelenjar kat sini bengkak. Tempat bengkak ni, gelenjar-gelenjar ni semacam balai polis, faham tak? Kalau katakan kawasan Shah Alam ni, saya duduk seksyen 7, maka seksyen 7 punya balai polis ni yang terdekat seksyen 6 ni katakan. So kalau ada masalah, so jadi seksyen 6 ni jadi ramai orang pergi report kat situ. Faham tak? So dia jadi bengkak. Itu kalau kat kaki, kudisnya katakan kat bawah pada lutut ni, kat jejari pun kat bawah sana, kat kaki kita katakan luka, kita boleh bengkak kat kita punya gelenjar kat celah kangkang pun boleh. Faham tu? Okey, doktor, produk tentang doktor sesuai untuk kanser, itu cerita ada juga, tapi tu lebih serius lah. Ada, insyaAllah. Kalau siapa yang nak tu, you PM kat saya punya admin. Tapi lebih baik kalau kanser tu kita nak tahu riwayat you dengan lebih jelas. Dan saya selalunya pakai sekarang ni, by the way, bagi mereka yang tak sempat jumpa kat klinik, dah tutup buat sementara waktu ni, you boleh online dengan saya. Kita boleh, sekarang ni kan boleh Skype, boleh pakai WhatsApp, apa online. Saya boleh tengok you, you boleh tengok I. Ramai dah saya buat macam tu. You tolong call saya punya admin nanti ya. Doktor, saya ada migraine dah 2 bulan, dah urut banyak kali, tak baik hampir setiap hari. Okey, migraine check balik. Urut cuma nak bagi lega migraine, tapi penyebab ni yang utama. Adakah blood pressure you, adakah stress you, adakah makanan you? Yang paling mudah you nak check dulu, ikut saya punya water therapy dahulu. Garam 2 calit, air 500 ml, garam bukit ya, bukan garam biasa, nanti high blood pula. Garam bukit, any brand pun tak apa, tapi yang penting ialah you calit 2, 1, 2, cukup masin dia betul-betul. Minum elok 500 ml buat 4 kali sehari. Senang saya cakap. 5 kalau lelaki tu 5 kali, perempuan tu 4 kali. Boleh? Tengok, hilang tak you punya migraine. Selalunya migraine biasa dengan water therapy saja dah clear. Nombor 2 dengan air extra ni. Sebab apa? Mungkin ada mineral-mineral yang tak cukup menyebabkan urat saraf tak clear. Dan nombor 3, you jangan lupa pada fiber. Saya senang je. Kalau ada mineral cukup, ada fiber cukup dan ada omega 3 yang cukup, dengan apa tu? Dengan sachet inci ni, saya rasa beres. Kecuali kalau ada masalah minda. Okey, doktor, pregnant boleh ambil sulfur tak? Berhati-hati dengan sulfur. Apa yang you ambil sulfur tu? Antibiotik ke ataupun makanan?
Okey, hati-hati sebab sulfur kalau terlalu banyak dia ada kesan sampingan. Okey. Fiber tu tunjuk brand apa? Namanya Fiber Up. Okey, Fiber Up. Oh, ni terbalik ni. You Fiber Up. Okey. Brand dia, design dia simple je, warna hijau macam ni. Ini kotak dia. Okey. Ni saya sendiri yang buat. Saya pastikan grade dia yang first class. Sebab terlalu banyak kat pasaran yang saya sendiri dah ambil, tapi rupanya hampas, kan setengah tu ada hampas je. Tapi memang ada brand-brand yang bagus pun. Okey, Razam-Zam nak tanya doktor apa masalahnya kalau kadang-kadang belakang leher sakit-sakit. Selalunya belakang leher sakit-sakit, number one is stress. You mungkin tak sedar, you rasa tak adalah doktor, tapi rupanya body you dah apa tu dah accumulate, dah lama duk kena sikit-sikit, berhari-hari, lama-lama dia jadi keras. Okey, lama-lama keras. Pula dah kalau you ada high blood pressure, tanpa stres pun dengan high blood pressure sahaja boleh jadi sakit leher. Ujung sekali kita kena check tulang cervical kita lah. Kadang-kadang mungkin posture kita yang tak betul. Itu pun boleh. Pertama kali bawa mengurut dulu. Nombor 2, kalau tak baik juga check x-ray ada tak tulang yang lari. Nombor 3, pastikan ambil vitamin yang ada B complex. Okey, dan ujung-ujung sekali jangan lupa kepada mineral, air extra, dan jaga balik you punya bakteria. Okey, alright. Oh, untuk tulang-tulang, untuk mereka yang sakit-sakit bahagian joint-joint ni, memang kebetulan air extra ni memainkan peranan yang penting. So you boleh pilih antara 3 ni. Saya selalunya bagi 3-3 sekali. Kalau dia tak ada duit, saya cuma pastikan dia ambil Fiber Up dahulu. Okey, right. Next, kena lepas minum santan selalu apa kembung? Okey, kalau you kembung santan tu, apa betul ke? Jom, soalannya tadi pasal kembung ke? Saya salah baca kot. Tapi apa pun, santan you mulakan dengan setengah gelas dulu atau setengah cawan dulu, sebab you tak biasa. Tapi kalau you tahu nikmat santan kelapa yang betul-betul fresh tu, yang you sendiri perah ataupun baru ambil daripada market, baru disagat di market kan, dia sendiri perah kan, ada mesin tu kan. Yang tu kalau 6 jam pertama you dapat minum dia, kelas. Masuk dalam peti ais, sedap. Okay? Dan boleh campur dengan you punya smoothie, buat jus pun boleh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Asam keping rendam air panas boleh. Semua jenis herba tu yang atuk kita ajar, asam campur turmeric, campur garlic, campur jintan manis, campur kayu manis, campur dengan sikit garam. Best. Honey pula tu kan. Masuk lagi kurma lagi. Boleh konsum santan setiap hari? Yes. Saya kalau zaman santan tu fresh 2 kali sehari, bukan kata sehari sekali. No problem. Bahkan banyak kebaikan dalam santan tu. Okey. Minum air sejuk tak apa. Kalau boleh zaman COVID ni air panas. Okey, boleh tak? Sebab dia tak suka pada panas. COVID ni, kalau you nak tahu kenapa India dia lambat sikit nak masuk, sejak orang luar negara ataupun mereka sendiri pergi melawat, dia balik ke India baru kena. Tapi orang India sendiri original dia tak kena. Sebab apa? Dia makan, negara dia panas. Nombor 2, dia makan benda-benda yang banyak herba yang panas-panas. Faham tak? Jadi kita orang Melayu ni patut banyakkan sambal. Okey? Air kelapa dalam tin, sorry, out. Apa saja yang dalam tin, dalam kotak, memang tak digalakkan. Dah tak original. Okey? Saya kena frozen shoulder sebab di gym, kan? Sebab gym work. So you kena pandai-pandai ubah suai sampai dia baik dahulu. Sebab apa? Bila you tak bagi dia baik, bila dia jadi kronik, saya dah kata setahun 2 tu paling awal dia nak baik. Baik boleh baik, frozen shoulder akan baik, tapi sementara you nak baik tu tangan you dah kecut. Jadi sebelah you macho, sado, sebelah lagi jadi kenaik macam tu, tahu tak? Okay, Nona American, how to exercise indoors? Okay, you just open up the YouTube. There are plenty. Okay, banyak guru-guru sekarang yang boleh mengajar you. Tapi bagi saya banyak pakai body weight. Saya buat sit up, saya buat pumping, kaki saya sakit sikit, so saya kurang melompat-lompat. Jadi saya banyak pakai vibration punya mesin. Kaki saya letak kat situ, saya berdiri, body saya jadi jadi macam tu lah kan. So boleh. So apa rawatan sinus? Number 1 is water therapy. Sinus saya cerita awal, RX water yang saya buat tu, yang ada air yang bermineral, air yang bersih, air yang mengikut air zam-zam punya konsep. You kena cari air macam tu. Kalau you nak ambil RX water saya, lepas tu you amal dengan garam tadi,
InsyaAllah sinus, terutama sekali yang pertama minum bangun pagi dengan air basi tu, itulah dia punya penawar. Tetapi sampai ujung, sampai malam lah you kena belajar minum at least garam air, beres. Okay. Dan rajin-rajin cari vitamin C ataupun ambil buah-buahan. Tak payah beli pun tak apa. Hidung berdarah tadi saya dah cerita. Okay, biasanya menunjukkan apa tu, sakit apa ya. Salah satu daripadanya saya kata vitamin A tak cukup. Okay, nombor 2, air tak cukup. Okay, air pun bukan semua jenis air. Okay, macam apa saya kata, macam air zam-zam, air RX water. Okay, doktor, ni duk cerita air kelapa pula lagi. Cerita lain pula lagi. Okay, migraine, sinus, kepala, apa bezanya? Beza. Sinus boleh menyebabkan migraine. Okay. Okay, migraine tak semestinya akan keluar sinus. Okay. Sebab semua ni dia ada kaitan dengan pembuluh darah kita. Okay. Dan sinus salah satu sebab utama saya kata apa tadi? Tak cukup air dan maka dia senang jadi allergic. Bila allergic tu dia boleh keluar meleleh. Air itu disebabkan oleh banyak sangat you punya histamin. Okay. So sebab tu bila pergi jumpa doktor, dia bagi kat you antihistamin yang mengantuk dan sebagainya. Jangan try antihistamin dulu. Try garam dan air dahulu. Seperti apa? Seperti RX dulu. Ingat Once saya pregnant dan tengah demam, boleh tak makan ubat? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Boleh. Yes, no problem. Okay. Cuma kalau boleh, ubat yang tak penting tu macam Panadol semua tu, itu cuma kalau temperature tinggi-tinggi sikit, tak payah nak makan ubat lagi. Pasal apa? Zaman-zaman virus ni, dia suka body kita yang ada sikit temperature. Okay. Jangan nak padam terus temperature kita sampai tak ada langsung. Sebab tu bagi mereka yang sihat, you boleh main dengan sauna. Okay. Kan saya pernah tunjuk saya masuk dalam sauna yang RM200 tu. Tak payah beli mahal-mahal. Okay. Okey, cukup dulu. Siapa lagi? Tolong dalam vitamin C juga. Okey. Golongan vitamin C is very good. Yeah, of course. Sinus pun bagus. Tumit kaki sakit ada banyak cerita. Kadang-kadang tulang you dah mula jadi spur. Okey, dan tak semestinya kena operate cepat-cepat. Okey, nombor 1, check you punya vitamin D dahulu. Tahu D? Daripada matahari. Kenakan cukup matahari vitamin D dahulu. Tengok macam mana kalsium tu boleh kurang atau tidak. Sebab apa? Bila you tak cukup vitamin D, tulang you akan keluar kalsium ni. Kadang-kadang dia sangkut kat kaki, jadi you punya macam spur. Sakit kaki tu, cucuk-cucuk macam pisau. Nak keluar beri air kelapa, okey. Tak apa, kalau tak ada jangan risau. Saya cerita ni kalau ada peluang. Kalau buang tarat, kena stres, you kena makan ubat lah. Ubat tu akan control you punya level of tarat hormon T3, T4 tu. Dan you jadi balance balik lah, insyaAllah. Ramai orang ada tarat problem, dia sihat. Okay. Sakit tekak, jangan risau sangat. Okay, tak semua sakit tekak, tapi apa pun, kalau sampai demam, sampai batuk, please telefon kat doktor yang terdekat. Ya, kan ada hospital-hospital yang nak screen, menyaring you punya COVID tu kan. Adakah orang yang meniaga kelapa berani dia? Dia berani nak cari makan kot. Tapi kalau boleh, you beli lagi cepat-cepat. Okay? Apa komen doktor tentang moringa? First class. Very good. Saya tanam sendiri pokok moringa. Moringa tak payah beli. You kena tanam sendiri. Kalau belum ada, beli dululah. Tapi you cari. Saya dah tanam 4 pokok kat depan office saya. Kalau you datang, nanti pokok tu dah besar sikit, lagi you boleh potong, you potong dia. Pasal apa? Dia potong macam mana pun dia hidup lagi. You ambil sekaki, you cucuk, wajib naik. Okay? Kalau tak naik tu memang tanah you teruk sangat lah. Okay? Gula perang. Berhati-hati dengan gula perang. Okay? Sebab tak semua gula perang tu pure. Okay? Kalau boleh nira daripada kelapa tu boleh. Okay? Selagi you tak kenal siapa yang panjat pokok tu, you jangan beli. Sebab apa? Takut nanti, maklumlah, kalau saya kata orang meniaga buat campur-campuran tu, dia orang marah pula pada I. Tapi saya pernah dapat sendiri dan dah tengok sendiri, dan ada orang bagi tahu pun memang dia campur. Jadi kalau you tak kenal toke dia, tolong. Okay? Asyik hidung darah je you all ni hari ni. Kenapa ni? Tak ada cerita lain ke? Makan untuk memori kanak-kanak. Contoh disleksia. Okay. If you just ada mild disleksia ni dia tak boleh baca secara macam budak biasa. Dia punya tulisan tu jadi terbalik-terbalik, betul tak? Tapi budak-budak ni bijak. Budak-budak ni memang intelligent. So what you have to do is, number 1 is always jaga apa? Bakterianya dahulu. So budak-budak, anak-anak you tu, tolong betulkan 3 ni dahulu. Saya macam
bunyi nampak macam nak menjual pula. Tapi nak buat macam mana? Memang ramai orang tak tahu, mineral kadang-kadang tak cukup. Okey, menyebabkan orang tu pemikirannya lambat nak pulih macam biasa. Especially yang mild autism, bukan yang autism yang dah teruk. Nombor dua, dia punya pemakanan dia dah banyak pun. Autism yang sikit-sikit tu, dengan pakai fiber gum ataupun konsep akasia Senegal ni, dia dah boleh lega masalahnya. Dan memang sejak ada omega 3 yang menyelamatkan banyak dari penjagaan minda kita, tiga-tiga ni cun. Okey. Kalau sakit-sakit perut 2-3 hari, macam-macam sakit perut, ada masalah salah makan, ada keracunan makanan, selalunya minuman dan makanan yang kena jaga dahulu. Okey. Tak sempat, sorry, soalannya. Shoulder dah cerita tadi. Mukuna, okey. Mukuna special untuk mereka yang murung dan stres. Okey. Buat teh campur dengan, saya bagi mukuna tu tak ada rasa apa-apa, tapi you kena masuk sikit lah bagi sedap. Buat teh, masuk sikit halia, masuk sikit air panas lah. Lepas tu bubur honey. Okey, garam bukit pun masin, tak apa ke ambil, boleh, no problem. Cari atas mulut 500 ml. Yes. Tu sakit kanser boleh minum apa tadi? Boleh minum apa? Saya nak tengok balik. Tak mau turun dah. Okey. Sorry. Apa you soalan tadi penyakit kanser tu boleh minum apa? Minum air kelapa boleh. Kalau you tanya air kelapa lah. Saya rasa dah lama kita bersembang. Harga semua you check kat atas, kat bawah. Saya buat lagi dari semasa ke semasa supaya saya nak penuhkan masa you dan masa saya juga, supaya tak rugi. Kita ada sembang macam ni. Kalau you suka, you bagi like sekarang. Saya nak tengok boleh tak saya buat program macam ni. Saya buka question and answer, saya bagi sikit ilmu, lepas tu question and answer. Mungkin you ada soalan-soalan yang menyinggung perasaan you dan sebagainya. Makanan masakan singgang okey, tapi ikan tu kurangkan. Okey, dia punya kuah tu betul. Okey. Ada mineral yang sangat bagus. Yes, garam bukit memang banyak mineral-mineral. Sebab itulah saya selalu tekankan kepada vitamin dan mineral. Cukup dulu bagi love. Bagi mereka yang sudi nak ikut lagi, saya akan buat paling lambat 2 hari sekali dalam masa lingkungan kita lockdown ni, supaya you terhibur dengan majlis ilmu. Banyak cara nak hiburkan. Okay. Jangan lupa exercise ya. Saya tadi tak cakap. Dan jangan lupa buat ni selalu. Okay. Exercise ni. Exercise kat you punya temple ni dengan you punya belakang telinga C1. Dia punya point tu. Kalau tak tahu sangat, ambil tangan macam tu, you pegang kat you punya belakang tu, urut dia. Urut nampak tu. Okay, boleh tak buat macam tu? Okay. Urut tu, urut. Boleh kan? Tukar tangan buat macam tu. Jadi dia tangkap kat C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, you akan rasa buat ringan je badan. Okay, bye. Kita jumpa lagi ya. Love everyone. Bagi salam kepada adik-beradik yang ada kat rumah sekarang. Banyak interaksi, banyak kasih sayang, dan make sure you give love to everyone. Love is the only cure for everything on earth. Saya ulang lagi sekali. Cinta, kasih sayang merupakan penawar the best of the best. Sebab Allah pun bila kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh kasih dan sayang. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love all. Bye. Jaga diri ya. Safe. Play safe. Okay. Be safe. Love. Sempat bagi love lagi. Cuba. Okay. Share. Tolong share boleh? Sebab saya akan keluar dalam 2 minggu ni lebih kerap sikit. Sebab kan banyak masa. Saya ni jenis yang hyperaktif sikit tentang kerja ni. Tapi Tuhan pun nak suruh rest juga kan. So kita restkan. Bye. Sodium bicarbonate boleh. Metabolic apa lagi tu, soalan lain kali tanya lagi sekali. Bye. Assalamualaikum. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh
daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnorindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.